Okey, kemudian dan kami telah memberikan kepadanya tu Zulkarnain jalan untuk mencapai segala sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerajaan Zulkarnain ni dia ada seluruh kelengkapan. Mereka ada kekuatan keuangan, mereka ada jumlah tentera yang besar, kawasan pentadbiran mereka luas. Sebab tu sekejap lagi kita tengok 3 journey, 3 rahilat, 3 perjalanan Zulkarnain bila dia bawa bala tentera dia bersama keseluruhan pakar-pakar yang dia miliki, keseluruhan ulama-ulama yang ada dalam kerajaan dia akan bawa berjalan sekali. Bila dia sampai satu tempat, orang di tempat tu kata apa? Qulna ya Zulkarnain. Dia perkenal dia. Wahai Zulkarnain. Kerana itu kawasan jajahan dan pemerintahannya barat ke timur. Kata Allah, kerajaan Zulkarnain mempunyai seluruh kelengkapan. Tentera dia yang paling kuat, ekonomi dia yang paling kukuh, duit dia yang paling banyak, perbahandaraan negara dia yang paling banyak. Ini maksud dia min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya ke semua kemampuan itu. Fa'atba'a sababa. Maka dia menggunakan ke semua kemampuan tersebut. Ayat 86. Saya baca terus terjemahan dia, ataupun kita tengok supaya ibu-ibu ayah-ayah balik bila baca surah Kahfi seronok kita tengok ni. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman. Qulna, tengok dia panggil apa? Ya Dzal Qarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yang ni adalah perjalanan pertama Zulkarnain bersama dengan pasukan tenteranya yang besar. Zulkarnain, tuan-tuan, raja yang soleh ni, kalau dia berjalan bukan saja tentera dia bawa juga kekayaan, dia bawa juga seluruh kepakaran. Pakar ekonomi, pakar kekeluargaan, doktor-doktor, arkitek, semua ulama bahasa, ulama usul, tu saya tambah tu. Ulama usul kan biasalah nak bagi sedap. Faham lah maksudnya kan. Kalau saya sebut contoh-contoh tu, kan boleh zaman hari ni. Bid'ah lagi. Sakwadi buat main bid'ah kan. Usul fiqh zaman Zulkarnain, menipu, keluar pula kan. Macam-macam lah zaman hari ni, nah. Jadi tuan-tuan, ni bila kita baca tengok Zulkarnain bawa dengan segala bala tentera dia, bukan bala tentera sahaja, ke semua kepakaran negara dibawa, berjalan bersama dengan dia. Kemudian kita baca terjemahan dia hingga ni dia menuju ke mana? Ke barat. Zulkarnain menuju ke barat. Barat ke mana? Untuk menentukan barat tu ke mana, kena tahu di mana Zulkarnain duduk. Barat negara dia bukan barat Malaysia. Kalau barat Malaysia lain, barat Mekah lain, barat New Zealand lain. Apabila Allah sebut dia menuju ke arah Maghrib, ke arah barat, barat daripada pusat pemerintahan Zulkarnain. Dekat sini tak ada nas yang jelas, yang qat'iyyud dilalah. Nas yang jelas dia punya pendudukan dia tak ada. Bahkan di mana pusat pemerintahannya, wallahu a'lam. Nah, pada zaman siapa Zulkarnain, Imam Bukhari ada bagi signal sikit dalam buku dia, dalam Sahih Bukhari, ketika mana dia menyusun 7 kisah dalam Sahih Bukhari, bermula daripada kisah Nabi Adam sekian. Kemudian Imam Bukhari meletakkan cerita Zulkarnain ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana di sana ada beberapa hadis bahwasanya Zulkarnain hajja masyian, dia menunaikan haji berjalan kaki, masuk dalam Masjidil Haram, dia jumpa Nabi Ibrahim, fasafahahu. Hadis ataupun athar saya tak ingat, tetapi yastadillu bihi Imam Bukhari. Imam Bukhari jadikan dalil, dia ambil benda tu. Maka Imam Bukhari dia nak susun tajuk tu dalam buku dia. Tajuk-tajuk dalam buku Imam Bukhari ni diistimbatkan hukum oleh para ulama. Sebab Imam Bukhari bukan calang-calang ulama besar. Apabila Imam Bukhari memilih satu tajuk di dalam buku dia,
daripada tajuk itu ulama lain boleh faham apa mazhab Imam Bukhari, apa fiqh Imam Bukhari, apa pendapat dia di dalam sesuatu hukum daripada tajuk aja. Maka bila ulama-ulama tengok Imam Bukhari menyusun kisah ni bermula daripada awal Nabi Adam, Imam Bukhari letak turutan, kemudian Imam Bukhari letak kisah Zulkarnain bersama dengan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian pula Imam Bukhari datangkan beberapa hadis bahwasanya Zulkarnain berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tetapi yang tu bukanlah mu'tamad, bukanlah mu'tamad. Cuma kita boleh bayang-bayanglah mungkin pada zaman itu, mungkin pada zaman itu ataupun di mana pusat pemerintahan dia, wallahu a'lam. Ada satu lagi pendapat ijtihad para ulama. Mereka menyebut bahawa ini ulama-ulama sejarah Islam, kebanyakan raja yang bermula dengan zu ataupun zi nasab dengan jar zi lah, ngaji besar kan, asma' khamsah kan, apa nama ni, asma' khamsah, zu asma' khamsah pula dah kan, zu ataupun zi, tak faham dah kan. Kata para ulama sejarah, kalau mula dengan zu ataupun zi ni kebanyakannya adalah raja-raja Yaman. Tapi bukan muktamad juga tu. Sekadar kita nak tahu. Walaupun maklumat-maklumat itu tidak diperlukan untuk kita menghayati pengajaran daripada kisah ini. Yaman ke mana ke, janji Allah sebut dia punya pemerintahan daripada barat ke timur. Ada satu tahun ni Zulkarnain bawa tentera-tentera dia untuk tentera-tentera dia untuk melihat jajahan-jajahannya. Ni raja yang bekerja tuan-tuan, dia tak duduk saja. Ini raja yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi pemimpin ingat senang. Ada sahabat Nabi kata jangan. Innaka mru'un dha'if. Kamu tak mampu dalam bidang kepimpinan ni, kata Nabi kepada seorang sahabat. Jangan. Innahu yaumal qiyamati la nadamah. Sesungguhnya pegang jawatan dalam masyarakat, jadi pemimpin apa semua ni, di hari kiamat esok penuh dengan penyesalan. Kamu tak mampu, aku tengok kamu lemah. Dan disoal, benda ni akan disoal. Maka Zulkarnain ketika dia menjadi satu orang yang boleh membuat keputusan di dalam negaranya, nombor satu, kuasa eksekutif satu dia pegang. Segala kerajaan di bawahnya, tentera di bawahnya, kekayaan di bawahnya. Maka dia membawa seluruh nikmat dan kelebihan yang Allah bagi, melihat kawasan yang diperintah, dan akhirnya berdakwah kepada Allah Subhanahu Taala. Ni yang Zulkarnain buat. Ni pengajaran yang keberapa saya tak tahu. Saya tak kira dah. Tuan-tuan, Zulkarnain ketika dia melakukan dia punya pengembaraan dia tu adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwah orang ramai untuk kembali kepada Allah. Maka dia pergilah ke sebuah tempat di Maghrib. Apa yang dia jumpa? Apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Ni bukan Ya'juj Ma'juj lagi lah. Bukan lagi ni. Dia ada tiga rehlah ni yang kita nak baca ni, dia ada 3 pengembaraan. Ni pengembaraan pertama. Zulkarnain sampai satu tempat, saya tengok para ulama sebutkan, dia macam ni tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan matahari tenggelam dalam kawasan berlumpur ni? Dia macam ni, setiap orang di mana saja dia pergi, waktu matahari nak tenggelam, maka di situlah dia nampak matahari tenggelam. Apa dia ni cakap ni? Dah lah cakap Kedah kan? Macam ni, kita duduk tepi pantai, matahari nak tenggelam, kita nampak matahari tu pergi mana? Masuk dalam laut lah. Okey, kita duduk di kawasan Gunung Ganang apa semua, matahari nak tenggelam, kita nampak matahari pergi mana? Masuk dalam kawasan gunung tu. Yang ni lah cerita Zulkarnain. Bila dia sampai satu tempat, di hadapannya adalah satu tanah lumpur. Orang Kedah panggil selut. Pernah dengar tak? Selut, tanah lembek ni. Bila sampai tanah lembek, tanah berlumpur, Zulkarnain minta semua tentera dan ulama-ulama yang pakar apa semua ni, orang profesional yang dia bawa ni, tunggu sat, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh lalu ni, jalan ni berlumpur, tanah, tapi dia berlumpur. Nah, sama ada lumpur merah tu ataupun lumpur hitam yang macam kita tengok di sungai kan.
Maka tunggu di situ. Bila tunggu di situ nampaklah matahari terbenam di ujung sana. Nampak masuk di mana? Masuk dalam kawasan tanah berlumpur hitam, betul lah. Ini yang disebut oleh para ulama. Jadi melihat matahari terbenam dalam dalam bukit, ke dalam lautan, ke dalam lumpur hitam, itu adalah berdasarkan di mana kita pada waktu itu. Kita duduk di kawasan apa? Jadi ketika rehlah ke barat ini, Zulkarnain dan tentera-tenteranya, kerajaannya berada di depan kawasan lumpur hitam yang sangat luas terbentang. Maka ketika itulah nampak matahari itu turun di situ. Dan ada terjemahan lain lagi, tafsiran lain yang saya rasa tak perlu bawa lah. Kita faham yang tu, dah selesai. Kemudian apa berlaku? Maka jumpalah di situ satu kawasan penempatan yang besar. Di situ adalah berapa kampung apa semua. Maka pasukan Zulkarnain pun kata, qulna, kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Siapa dia mereka ni? Orang yang Zulkarnain jumpa beberapa kampung yang ada di situ. Ramailah penduduk dia. Apabila satu orang raja dia mai, raja ni dia ada pilihan untuk masuk bunuh semua, untuk masuk tawan semua, untuk masuk jadikan hamba abdi, ataupun untuk masuk sebarkan Islam. Tengok apa Raja Saleh ni jawab. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Adapun orang yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Apa jawab Zulkarnain? Bila Zulkarnain masuk ke barat ni, satu tempat yang luas, kampung apa semua, orang tanya, wahai Zulkarnain, kita nak buat apa pada penduduk kampung ni? Kita ada pilihan. Zulkarnain kata, siapa-siapa yang ada buat salah, buat jahat, buat zalim dekat orang lain, ada rungutan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok manakah, panggil, kita adili mereka, kita kembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Dan kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Dan sesiapa yang orang kata yang tidak sempat diadili sebagainya, selepas dia meninggal nanti, maka Allah pula yang akan mengazabnya. Tuan faham tak ni? Saya tak boleh kontrol dah bahasa ni, macam tu je lah. Jadi bila Zulkarnain, raja yang saleh ini, dia sampai, dia kata, pergi tengok dalam kampung ni, berapa puluh kampung yang dua ada ni, tengok ada yang ditindas dan sebagainya, yang mereka tak boleh nak lawan, kita selesaikan. Kemudian yang lain yang kita tak sempat tu, nanti mereka kembali kepada Allah, Allah yang akan mengadab mereka. Itu maksud dia. Ni ayat 87 ni. Wallahu a'lam. Itu sebahagian dari tafsir dia. Saya tak boleh buat mai semua tafsiran. Dia jadi satu ayat 5 tafsiran, satu ayat 3 tafsiran. Jadi panjang. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni tuan-tuan sekalian, Zulkarnain waktu tu dia pun mengarahkan ulama-ulamanya berdakwah, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka tentang Islam. Itulah dakwah yang Nabi suruh. Kemudian siapa yang terima dakwah kita, beriman, beramal soleh, baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kami akan keluarkan arahan. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Habis Zulkarnain, dia bawa kerajaan dia, kekuatan kerajaan tadi ni, pergi ke barat. Kemudian bermulalah perjalanan yang kedua, iaitulah ke timur. Pergi ke timur. Tuan-tuan sekalian, ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama sejarah dan pakar-pakar geografi Islam, mereka melakar peta yang sebahagiannya berusia 1000 tahun. Peta, saya tak tahu dari segi pemetaan
Barat berapa lama dah peta yang mereka buat. Dalam ulama Islam sudah berusia ribuan tahun, 1000 tahun. Antaranya apa nama ni, Al-Imam Al-Qazwini, kemudian Al-Imam Mustawfi, Imam Ibn Hawqal. Ni semua imam-imam lama tuan-tuan, yang mereka bukan pakar fiqh hadis, yang pakar geografi. Kan kita ramai yang pakar muzik ada, yang pakar apa nama ni, segala jenis lah tuan-tuan, matematik, ulama bio, ulama Islam yang mula mereka apa nama ni, yang mula mencipta ni teori-teori dan nama dalam ilmu ni, ulama Islam. Jadi ada ulama Islam yang buat peta. Terutamanya dalam satu buku Atlas Tarikhul Islam, Dr. Hussein Mu'nis. Tak ada terjemahan saya rasa. Atlas Tarikhul Islam, kalau yang boleh bahasa Arab, Dr. Hussein Mu'nis. Dalam tu dia ada masukkan peta-peta lama ni, usia ribuan tahun, yang dilakar oleh pakar-pakar geografi Islam zaman dulu. Hebat tuan-tuan, ulama Islam sangat hebat. Selak-selak salah satunya dituliskan peta kharitah makan tempat Sad Ya'juj wa Ma'juj. Ijtihad tuan-tuan, ijtihad ulama-ulama geografi ni tuan-tuan. Ulama dulu, ulama Islam sebut ulama geografi, tetapi juga pakar Quran dalam ni. Tuan-tuan tengok Ibnu Sina pakar perubatan, tetapi dia menguasai 4 lagi ilmu lain, antaranya ilmu agama juga. Hebat, subhanallah, hebat. Ulama, walaupun dulu ulama geografi, Quran dalam ni, ilmu hadis-hadis juga dia hafal. Depa himpunkan hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj. Tengok ayat-ayat Quran Allah sebut menuju ke mana. Dalam cerita ni disebutkan rehlah ketiga Zulkarnain, dia pergi satu tempat yang mana tempat tu manusia dia tidak ada perlindungan, sama ada pakaian ataupun rumah mereka tak ada perlindungan. Sama ada pakaian mereka tutup tak habis, tutup sikit, ataupun tempat-tempat tinggal mereka tak ada bumbung dan sebagainya. Maka ulama-ulama kita tuan-tuan, dia orang kaji, lepas tu tengok Allah Ta'ala sebut bagaimana sebagainya. Akhirnya dalam peta tu dituliskan bahawasanya Sad ataupun tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di utara Siberia. Di utara Siberia, ada di utara Siberia. Dalam peta tu ditulis tuan-tuan oleh ulama-ulama Islam kita. Dia tunjuklah tempat tu di utara Siberia. Kenapa mereka sebut begitu? Itu adalah ijtihad mereka tuan-tuan. Sekadar untuk pengetahuan sajalah.